Dia bersabda, barang siapa mengambil harta orang, maksud mengambil harta orang tu dia berhutang. Itu maksudnya mengambil harta orang, maksudnya dia berhutang. Itu maksud mengambil harta orang, dia berhutang. Kemudian dia hendak mengembalikannya. Dia ada niat memang dia nak bayar balik. Dia hutang nak bayar balik. Maka Allah akan mengembalikan. Yang ni Allah akan menolong dia untuk membayar hutang. Allah akan bantu dia. Dan kalau dia mati sekali pun, katakanlah dia mati tak sempat jelas, bawa ke hari kiamat pun, maka dia akan mendapat syafaat dari Nabi SAW. Ada hadis tu riwayat apa? Tabarani ke Ad-Darqutni. Ada satu hadis tu sahih. Ad-dainu dainan. Hutang ni ada dua jenis hutang. Rasulullah sebut. Yang pertama, orang yang berhutang dia ada niat nak bayar, kemudian dia tak dapat bayar. Sampai hari akhirat dia mati tak dapat bayar, sampai hari akhirat dia ada niat nak bayar, fa ana waliyuhu, maka akulah wali, maka aku akan menanggung hutang. Rasulullah akan tanggung di sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Kalau ada niat nak bayar. Kalau dia tak ada niat nak bayar, maka fadzalika yukhadhu min hasanatihi. Kalau dia ambil hutang, dia tak ada niat nak bayar, dia mati dalam keadaan berhutang tu, maka di hari akhirat nanti dia ambil amal kebajikannya, dia beri kepada orang yang dipanggil apa? Si piutang, si pemiutang. Dia tanya orang bank ni, tak ingat lah, si piutang ni pemberi hutang ke penerima hutang? Ada banker sini. Pemiutang tu pemberi hutang, pemiutang. Si piutang tu orang berhutang. Tak ingat tak ingat. Lama dah tinggal, tak ingat. Si pemiutang. Jadi si piutang tu dia akan beri kebajikan dia kepada si pemiutang di padang mahsyar nanti. Yang ini dia elok-elok kita berhutang ni. Ada satu hadis tu, Allah, saya lupa lah riwayat siapa. Dalam apa ni? Dalam saya tengok dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dalam bab jual beli ni juga, maksudlah saya sebut hadis tu sahih. Maksudnya Rasulullah sebut boleh beginilah, iaitu tidak, kita tak berhutang ni dia merupakan ketenangan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Kita hidup tak berhutang ni dia merupakan ketenangan yang diberi oleh Allah kepada kita. Saya lupa riwayat tapi hadis sahih. Jadi jangan kita cabut ketenangan. Jangan kita hilangkan ketenangan yang diberi oleh Allah kepada kita. Lupa pula saya nak ambil hadis tu tadi. Lupa pula nak bawa. Jangan kita cabut, kita hilangkan ketenangan yang diberi oleh Allah. Dan bila kita banyak utang, tidur pun begitu. Tidur begitu. Tidur begini, zaman kita ni banyak tidur begini. Kalau orang lelaki takut kena simpan cuka pun dia tidur simpan cuka. Kalau orang perempuan tidur begini takut kena langgar. Dia langgar. Itu hari di Kuantan di Kuantan dia langgar bini tua dia. Dia langgar benda-benda betul. Ada cerita kita tanya orang Pahang dah. Ada. Dia langgar bini tua dia kedepel sangat marah, dia kahwin tu lagi, dia langgar dengan anak dia sekali. Jadi Kelantan dah ada, Pahang dah ada, di tengah-tengah tu tak ada ni. Terengganu ada penguasa dia. Penguasa dia kata jadi jangan kita cabut ketenangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tak ada kerja apa-apa piutang. Tak ada apa, saja-saja buat hutang, buat koleksi. Tak payahlah kita cabut ketenangan yang Allah Ta'ala berikan. Tak payah. Okey ya. Dan barang siapa mengambilnya, maksud mengambil itu dia berhutang. Dia berhutang dengan hendak merosakkannya, maksudnya dia tak ada niat nak bayar. Ini gedebel betul ni, berhutang tak nak bayar. Tapi ada juga budak-budak yang ambil beasiswa ni, memang dia sengaja ambil beasiswa, dia tak nak bayar. Tak nak bayar. Pasal dia orang beritahu, saya pun tak pasti ada peguam ke sini. Dia kata dalam perlembagaan tu
untuk Bumi Putra dijamin beasiswa tu. Ada dalam pelbagai, saya tak tahu pasal berapa, saya pun tak pasti. Ada peguam sini ataupun calon-calon peguam tu. Alasan dia dalam perlembagaan tu dijamin hak pendidikan dan juga beasiswa kepada Bumi Putra. Lepas tu dia orang tak bayar, ambil lepas tu dia belah tak bayar. Ada juga ini macam tu. Allah alam, saya pun tak pasti. Ada peguam tu kalau salah kalau betul kan. Lepas tu ada setengah tu dia tak bayar. Sampai Tan Sri pun hutang belajar tak bayar itu. Sampai pun Tan Sri, Datuk dalam pelajaran tak bayar-bayar pun. Tak bayar. Ya? Ada tahu? Tak ada tahu? Tak ada buku, ada maklumat mana tahu. Jadi dia ambil hutang tu dengan tujuan nak merosakkan. Mana dia tak ada niat nak bayar, nescaya Allah akan merosaknya. Maksudnya Allah Ta'ala tak memberi jalan kepada dia untuk membayar hutang. Tak ada jalan. Jadi sebab tu bila kita berhutang tu, ingat, pasal niat betul-betul elok-elok, kita nak bayar, kita nak jelaskan hutang. Kalau kita berhutang tu ada suatu keperluan, suatu hajat. Suatu hajat. Macam di Kuala Lumpur dia berhutang rumah, takkan nak bayar cash. Bayar cash mana ada duit. Bayar cash datang lembaga Jalan Duta tu. Di Malaysia ni dia ada dua lembaga, Jalan Tun Razak satu, Jalan Duta satu. Yang Tun Razak dia tahan lagi, lembaga tabung haji. Lembaga Jalan Duta tu lembaga hasil dalam negeri, itu mampus. Datang. Dia ada dua lembaga. Kan ada lembaga lagi. Lembaga apa lagi? Lembaga yang masyhur dua tu lah. Yang terkenal. Jadi ada kita hutang kerana keperluan, rumah, kereta dan sebagainya. Tapi jangan hutang. Orang perempuan ni dia suka hutang kain. Orang perempuan ni kedai betul dia. Nah. Hutang kain. Hutang apa lagi? Hutang barang kemas orang perempuan. Ada riwayat Al-Bukhari. Hutang bagi kat bini muda tak apa. Dia bagi, jangan bagi cuka sudahlah. Ada riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam masalah hutang ni, biar kita ada niat masa berhutang tu untuk membayar balik, Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan. Ya, hadis seterusnya. Wala Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna fulanan qadima lahu bazun minasyam falau ba'athta ilayhi fa akhadta minhu thawbaini nasi'atan ila maisaratin, bukan maisarata tu, maisaratin. Ta marbutah tu bagi bawah. Fa ba'atha ilayhi famtana. Akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwasanya dia telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan telah mendapatkan kain dari Syam. Ada kain datang dari Syam. Seandainya kamu mengutus seseorang kepada si fulan itu dan kamu mengambil 2 potong dengan pembayaran tempoh. Pembayaran tempoh tu hutang lah. Pembayaran tempoh maksudnya hutang. Dan akan dibayar di waktu lapang. Jadi Aisyah minta Rasulullah SAW hutang kain. Tu orang perempuan suka hutang kain tu. Dia kata dia ikut Aisyah. Ikut Aisyah, hutang kain. Orang zaman kita tu dia cerdik. Tapi cerdik tolol lah. Cerdik tapi cerdik tolol. Jadi Aisyah minta Rasulullah SAW hutangkan kain yang datang dari Syam. Zaman dulu ni kain tak banyak lah, tak macam zaman kita ni. Kita kain banyak tak tutup pula. Kain banyak tak tutup. Itu masalah pula zaman kita ni. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada si fulan yang memiliki kain tu. Namun si fulan itu menolak. Dia tak nak bagi hutang kat Nabi. Gereber dia lah. Gereber dia tak apa itu hak dia. Dia tak nak bagi hutang. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, para perawinya dapat dipercayai. Jadi hadis ni menunjukkan lah bahawasanya berhutang ni sesuatu yang dibenarkan oleh syarak dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan bagi pemilik barang ni terpulang pada dia, boleh baginya untuk tidak
berniaga secara memberi hutang sebagaimana yang disebut dalam hadis. Dia tak bagi hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dua hadis mengenai hutang. Kemudian hadis seterusnya mengenai gadai ya. Mengenai gadai pula. Gadai, ar-rahan, gadai. Gadai. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhuna wa labanu ad-darri yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhuna wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu nafaqatu dan nafaqatun nafaqatu tak marbutah bagi depan. Rawal Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kenderaan itu dapat dinaiki kerana memberikan nafkah bila mana kenderaan itu digadaikan. Katakanlah dia gadai kenderaan. Katakan zaman kita ni dia gadai motor. Dia gadai motor. Nah, aku gadai motor. Dia biasa suka gadai ni Mak Fik ni. Dia gadai kasut dia. Kasut dia pula kasut hampir kat mana tahu, Masjid Negara ke kat mana tak tahu. Hilang je kasut. Kemudian dapat kan dia gadai. Mak Fik ni pandai dia gadai. Lepas dia tebu balik Mak Fik ni. Orang panggil apa? Dia panggil apa? Kalau mak motor, mak rempit. Mak dadah je lah, mak dadah. Mak dadah. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak berapa hilang sangat. Itu hari topi saya hilang masa surau lama tu. Hilang. Mana pi tak tahu. Kenapa? Saya kuliah Jalan Ipoh masa Jalan Ipoh tu slipper hilang. Slipper, kalau saya pakai slipper hijau, hilang je. Slipper warna lain tak hilang pula. Macam mana? Mungkin yang curi tu Ma'fi ni rasa ya? Mungkin begitulah. Jadi katakanlah dia gadai motosikal, tak kawan dia gadai motosikal. Jadi penerima gadai tu boleh mengambil manfaat dari barang tu. Dia boleh naik, dia boleh tunggang ke sana dengan syarat dia bayar nafkah. Bayar nafkah dia isi minyak. Kalau bocor dia tukar tiup. Kalau rosak dia peki. Yang itu maksud. Itu maksud apa ni? Membayar ataupun memberi nafkah. Boleh. Jadi penerima gadai itu boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Dengan syarat dia menanggung nafkah. Susu binatang ternak dapat diminum sebab memberi nafkah bila mana binatang digadaikan. Di zaman Nabi ada juga orang gadai kambing, unta tu. Boleh perah susu. Tak biarlah kira barang apa tu dia gadai. Jadi apa saja barang boleh diambil manfaat. Dengan syarat kita keluarkan nafkah. Dan orang menaiki dan meminum itu wajib memberikan nafkah. Si minyak dan sebagainya. Ada riwayat Al-Bukhari. Kemudian perlu disedari juga bahawasanya tak boleh digunakan barang tersebut lebih daripada nafkah yang diberi. Lebih daripada nafkah yang diberi kepada barang yang digadai. Kita guna berlebih-lebihan. Rosak banyak kita maki sikit tak boleh. Kita guna secara melampau-lampau berlebih-lebihan pula. Sebab ketimbul kerosakan yang banyak, kita hanya ganti sikit aja tak boleh. Nafkah kos yang diganti itu bersesuaian. Kos yang digunakan untuk nafkah itu bersesuaian dengan kegunaan. Nah, kalau kita masa kita guna tu dia bocor dan rosak enjin, kena baiki bocor dan rosak ini. Yang baiki bocor saja. Baiki bocor. Itu maksud yang hendak diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis seterusnya.